Sekejap Okay. So hari ni kita akan tengok dua jenis soalan. Actually taklah jenis. Dua soalan daripada tajuk yang berbeza. Satu tajuk teknologi hijau dan satu lagi tajuk kadar tindak balas. Okay, so daripada dua topik ni saya nanti apa yang korang respon tu saya akan bagi sekali markah untuk TP lah. Sebab dia punya soalan-soalan dia pun ada jugalah. Okay, kita dah 13 orang dalam kelas point. Lagi 12 orang kalau boleh. Alright. So, mana tadi? Oh, patutlah saya tak matikan. Okay, so kita tengok soalan yang first ni. Sorry lah kalau tak nampak-nampak tak? Jelas tak? Nampak. Kodnya apa cikgu? Kodnya 71997 Alik. Sebab yang soalan yang ni, yang saya beli ni, dia tak bagi saya edit. Jadi, saya tak boleh nak cut paste. Jadi apa yang daripada soalan tu kita cuma boleh print screen je. Jadi saya tak boleh nak edit, nak bagi kesannya jelas sikit ke apa ke. So inilah hasil dia. Okay. So dia kata kat sini jejak karbon tu dia kata merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera. Okay, hasil daripada aktiviti individu, okay, peristiwa ke, organisasi ke, komuniti ke ataupun barang-barang, produk yang kita guna dalam kehidupan harian. Okay, so ayat ni sendiri pun dia boleh twist jadi soalan. Saya ada tengok satu soalan tu, soalan esei. Ingat ni soalan esei yang 12 markah tu, dia markah dia 2, 2, 4, 4. So yang markah 2 yang first tu ada yang saya jumpa dia tanya apakah jejak karbon. So hari ni kita cover sekali lah. Jejak karbon tu ialah apa sahaja aktiviti ataupun perkara yang korang buat yang keluarkan karbon dioksida ke atmosfera. So kalau 2 markah tu point dia ialah yang pertama karbon dioksida dibebaskan, yang kedua daripada mana karbon tu keluarkan. So nanti jangan kata cikgu tak pernah ajar pun jawab soalan ni. Ni dia. Okay. So tengok macam mana satu-satu point dalam buku korang tu dia twist jadi macam-macam soalan. Macam yang ni dia bagi sebagai pemula soalan kan. Okay, so soalan dia namakan satu proses yang dapat mengurangkan jejak karbon. Okay, tulis dekat ruangan komen. Apa je proses yang tadi korang dah sempat study kan? Ataupun sempat selak-selak kat dalam buku, apa proses yang dapat mengurangkan jejak karbon? Sebab ni satu markah je, jadi saya malas lah nak open saya punya tu. Okey, Adha, kita semula pengurusan sisa yang cekap. Okey, pemuliharaan. Lagi? Apa lagi tu? 3 orang je ke? Okay, so okay, setakat yang 3 jawapan ni 5R, wow 5R. Konsep 5R. Wow. Okay. Sebentar, kalau dia nak jawab lagi, jawab lagi. Okay. So dekat sini dia tanya, tengok keyword dia ialah satu proses. Proses. So proses ni selalunya dia ada nama khas. Korang kena bezakan apa nama dia? Soalan tu dia nak jawapan bentuk macam mana. Kalau dia kata namakan satu proses, jawapan yang kamu kena bagi ialah proses. Nama proses itu, bukannya apa yang korang buat masa proses tu tau. Okay, kita tengok jawapan-jawapan yang ada. Okay, dia nak nama proses. Okay, jawapan pertama ada kita semula. So, ni betul. Memang ini nama proses itu. Namanya proses kita semula. Okay, kedua Arinah punya pengurusan sisa yang cekap. Okay, so pengurusan sisa yang cekap ni sisa apa?
Tak jelas kan? Tak jelas sangat saya cakap. Okey, Jafni punya pemeliharaan apa yang dipeliharakan? Okey, tak sesuai. Okey, Ain Syazira 5R. Okey, Raihan pun jawab 5R. Okey, 5R ni dia bukannya satu istilah yang standard. Maksudnya macam 3R, kita tahu 3R tu kalau dalam sains ialah reuse, reduce, recycle kan. Tapi kalau dalam istilah macam istilah orang motivasi, R tu relax, respond, atau lagi apa tak ingat 3R. Relax, respond apa entah. So bila ada istilah-istilah yang sama dengan benda lain, kita tak boleh guna macam ni. Kalau macam Ain dengan Raihan nak jawab 5R tu, kena tulis 5R tu ialah apa? Recycle, reuse, reduce, pasal apa? Re apa? Lupalah. Okay. Syamil pun jawapan ni, dia bukan menamakan, dia menerangkan. Soalan tu, apa proses yang mengurangkan jejak karbon? Awak cakap mengurangkan pengeluaran karbon. Iyalah, macam mana? Apa cara dia? Okay, samalah juga dengan Nadia. Nadia pun mencadangkan. Okay, Nurul Arifah pun, Nurul Arifah dia kata tapak tangan karbon. Memang betul pun, tapi prosesnya apa? Okay, kitar semula, okay betul. Teknologi hijau part yang mana? Tak dapat dipastikan. Okay. So jawapan yang, saya rasa jawapan yang boleh diterima ialah jawapan Adha, jawapan Arifah, dan satu lagi saya rasa yang boleh diterima juga jawapan Arinah ni lah, pengurusan sisa yang cekap. So bila dia uruskan sisa tu, kalau ikutkan sisa tu nanti terurai, dia keluarkan karbon dioksida. Tapi kita katakanlah dia jadi baja, kita guna semula. Saya rasa yang boleh terima kitar semula, pengurusan sisa yang cekap. Jawapan Jafni ni, pemeliharaan ni kena kena explain sikit. Bukanlah macam kena sebut sikit lah pemeliharaan apa. Okay. Okay, yang lain-lain tu macam jawapan Nadia, jawapan Syamil itu menerangkan. Okay. So faham macam mana jawapan ni? Satu proses yang dapat mengurangkan jejak karbon. Okay. Okay ke? Boleh faham tak beza jawapan yang Arifah, jawapan Adha, jawapan Arinah tadi, beza dengan jawapan Nadia, jawapan apa namanya tadi? Jawapan Nadia, jawapan Syamil. Boleh tak faham beza jawapan tu? Boleh. Okay, boleh? Okay, seterusnya, soalan seterusnya. Ini saya tak bagi kelas point ke? Okay, tengok sini. Sektor perindustrian penyumbang besar dalam ekonomi negara. Walau bagaimanapun sektor ini banyak menyumbang kepada pembebasan gas rumah hijau yang menyebabkan kenaikan suhu bumi. Dia kata cadangkan langkah-langkah. Ni berapa markah tadi? Sekejap, tak nampak pula. Berapa markah tadi soalan ni? 2. So langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi mengatasi masalah ini daripada berlarutan. Tadi saya rasa bagi kelas point ni. Kejap. Kejap, saya matikan kejap. Tak ada ke? Oh, tak boleh. Okay. Okay, cadangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi batasi masalah ini daripada berlarutan. So, ni ada banyak. Okay, dah ada yang jawab kat situ. Okay. Memasang penapis asap pada cerobong asap kilang. Lagi. Okay, yang lain-lain betul jawab. Lagi. Seorang je ke? Okey, jawapan Adha, memasang penapis pada cerobong asap kilang itu baru satu. Okey.
Jafni punya jawapan mengurangkan pengeluaran asap. Ya, macam mana cara nak keluarkan asap tu? Okey, Arina, penguatkuasaan undang-undang. Okey. Contohnya denda, kilang yang membebaskan asap tanpa ditapis dahulu. Okey. Lagi? Arifah kata wajibkan kilang guna penapis. Okey, ni sama jawapan dengan Adha tadi. Kurangkan penggunaan tenaga elektrik dan gantikan dengan penggunaan tenaga boleh baharu. Okey, lagi? Lagi tak? Mewajibkan semua gula dah tadi. Lagi? Mengadakan kempen menanam pokok-pokok. Okey, kempen tanam pokok. Siapa ni? Siapa yang nak angkat tangan ni? Luqman Hakim, kenapa angkat tangan? Menggiatkan penanaman semula. Tanam pokok, tanam semula. Okey. Ya Allah, tulisannya ampun. Okey, kempen tadi kempen apa? Kempen alam sekitar. Okey, guna peralatan elektrik cekap tenaga. Okey, peralatan. Okey, lepas tu pasang dan menapis sisa kumbahan di kilang. Okey, tengok saya rasa yang penapis ni dah. Okey, dalam banyak-banyak ni. Okey, bila kamu nak jawab soalan langkah nak atasi masalah ini daripada berurutan, okey, tengok dulu masalahnya apa. Okey, tengok dalam soalan, masalahnya ialah pembebasan gas rumah hijau. Tahu tak gas rumah hijau ni apa? Tahu tak gas rumah hijau ni apa? Ni gas apa? Gas apa ni? Gas rumah hijau ni? Tahu. Apa tahu tu? Gas apa? Gas karbon. Karbon kot. Gas karbon dioksida. Okay. Bukan CFC ya, Dina. Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni nama lain dia ialah gas rumah hijau. So nanti kalau dalam soalan tanya apakah gas rumah hijau? So jawapannya ialah karbon dioksida. Okay, so sekarang ni dia minta cadangan untuk atasi masalah pembebasan gas karbon dioksida. Tetapi siapa yang hasilkan gas karbon dioksida dalam cerita ini? Dalam cerita ini yang hasilkan karbon dioksida kat sini ialah sektor perindustrian. Jadi jawapan kita kenalah cadangan yang sesuai untuk sektor perindustrian. Bukannya kita sebagai orang biasa, bukannya kita sebagai pecinta alam ke apa. Kena bagi cadangan yang sesuai untuk sektor perindustrian. Okay. So sekarang kita nak atasi kilang supaya tak keluarkan banyak-banyak. Okay, so jawapan yang pertama, memasang penapis. Okay, betul lah kan? Kalau kita pasang penapis dekat dia punya cerobong tu, so kita dapatlah tapis gas-gas tu daripada keluar. So jawapannya kena lengkap memasang penapis pada cerobong asap kilang. Macam tu. Okay, kedua, undang-undang. Ni pun betul. Okay, undang-undang bagi cerita sikit lah, undang-undang ataupun denda dikenakan bagi kilang-kilang yang membebaskan banyak karbon dioksida. Okay. Lepas tu, okay. So kita boleh gunakan tenaga boleh baharu. Okay. So yang ni pun boleh, tenaga boleh baharu. Okay.
Seterusnya, kempen alam sekitar. Kempen ni adakah kilang yang buat? Okay, lepas tu kempen alam sekitar ni pun macam umum sangat. Adakah macam kempen alam sekitar tu kalau kita kempen pasal bersihkan sungai, sesuai tak dengan si kilang ni tadi? Agak-agak sesuai tak? Ah, Okay. So kempen alam sekitar ni, satu perkataan alam sekitar ni terlalu umum. Dia tak cakap kempen tu pasal apa. Katakanlah korang pergi satu tempat tu, dia buat kempen jagalah sungai, kempen apa nama jagalah kebersihan sampah di apartmen korang. So sesuai tak macam dengan kilang? Taklah kan? Jawapan ni umum sangat dan tidak menjurus kepada sektor perindustrian. Okey, tanam pokok atau tanam semula. Yang ini mana tahu kilang tu besar kan. So dekat kilang tu dia tanam pokok sikit ke apa ke. So yang ni jawapan ni yang bagi saya boleh diterima juga. Okey, peralatan cekap tenaga, peralatan cekap tenaga ni lebih kepada kita nak jimatkan penggunaan tenaga. Dia tidak menjurus ke arah mengurangkan karbon dioksida. So yang ini taklah. Okey. So kat situ nampak okey, jawapan-jawapan yang apa nama dia? Boleh menuju ke arah kurangkan karbon dioksida dekat kilang. Okay. So tengok situ tadi jawapan yang lain macam jawapan Raihan ni menapis sisa kumbahan di kilang ni, sisa kumbahan ni dah lain dah ni Okay, lepas tu jawapan Syamil menguruskan sisa biologi dengan cara yang betul. Sisa biologi tu apa? Ingatnya sisa biologi ni sisa daripada benda-benda yang hidup. Takkanlah kilang tu pakai benda hidup pula kan? Okay. Yelah saya tahu lah macam mungkin kilang ayam ke apa ke, tapi ni lebih kepada yang mengeluarkan karbon dioksida. Okay. Alright. Seterusnya yang ni. Okey, yang boleh jawab, yang buka dekat kelas point boleh jawab yang ni. Apa sebab kurang pula orang kat kelas point tu? Tadi dah 18 tadi dah. Dia tinggal 11. Orangnya menghilang. Okey, tengok soalan dia kata rajah menunjukkan jejak karbon dan tapak tangan karbon. Berdasarkan rajah 2, terangkan macam mana kedua-duanya memberi kesan kepada kelestarian alam sekitar. 2 markah. Okay, so yang mana yang tengah jawab boleh terus jawab. Sebab tadi dah jawab kan, tinggal masukkan je. Okay, kat sini 2 markah. Lepas tu dia suruh terang. Terang bagi 2-2. So patutnya jawapan korang apa tadi namanya? Mesti ada cerita pasal jejak karbon. 1. Mesti ada cerita pasal tapak tangan karbon 1. Okay. Mana hilang orang kat kelas point ni? Tadi dah banyak dah, tinggal ni je. Okay. Pantas, pantas, pantas. Okay, dah ada satu jawapan. Okay, dah ada satu jawapan. Lain, lagi. Kalau ada yang rasa nak cuba jawab dekat
Dekat ruangan komen pun bolehlah. Tapi saya prefer korang jawab dekat kelas point lah sebab nanti kita boleh nampak. Okay, lagi-lagi, come on, come on. Okay. Okay, ada 2 jawapan dah ni. Saya menunggu lagi jawapan-jawapan yang lain. Saya sebenarnya risau bila korang semua lebih suka menjadi CCTV. Bukan saya je lah, cikgu-cikgu lain pun semua risau. Dia kata budak-budak sekarang suka jadi CCTV. Dia tak suka cuba. Okay. Dia samalah macam kalau kita nak jadi atlet kan. Atlet yang mungkin menang kat Olimpik ke apa kan. Dia orang bukannya berlatih semalam kemarin 2-3 hari je, lepas tu terus pergi Olimpik dan menang tau. Dia bertahun-tahun tu. So samalah macam dengan korang punya ni, periksaan korang ni kan, korang punya aim menuju ke SPM ni. Okay, untuk bagi korang apa namanya, expert, tahap expert semasa peperiksaan nanti, latihan-latihan ni lah sebenarnya korang punya bantuan. Kenapa tu? Asal? Mungkin ada 3 jawapan dah. Okay, 4. Ada lagi tak? Ada lagi tak yang cuba jawab? Kalau ada lagi saya tunggu dulu. Ada tak yang sedang menjawab? Okay, yang dah masuk jawapan ialah Arifah, Dina, Syuhada, Raihan dengan Alip. Ada lagi tak yang sedang menjawab? Kenapa tu? Ada lagi tak yang sedang menjawab? Okay, saya kalau rasa tak ada, saya tutup Okay, saya tutup. Okay. So tengok soalan dia. Sekarang ni yang dekat gambar dia dah cakap dah jejak karbon tu ialah apa-apa jejak karbon tu ialah apa-apa kesan negatif yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayat dan tapak tangan karbon pula impak positif daripada perkara tersebut sepanjang kitar hayatnya. Okay, kat sini soalannya dia kata terangkan macam mana si jejak karbon ni hasilkan kesan. Macam mana tetapak tangan karbon ni hasilkan kesan. Okay, dia bukan tanya jejak karbon ni buat apa, tapak tangan karbon ni buat apa. Dia tanya apa yang dua-dua ni buat sampai datangkan kesan. Tu bahasa kampung dia lah. Okay, so kita tengok jawapan. Sepatutnya jawapan kita ialah kita cakap lah apa contoh yang jejak karbon tu buat dan sebagainya. Okay,
So kat sini jawapan Arifah ni, okay, kita tengok. Okay, memberi impak negatif, ni tak payah sebut lah sebenarnya. Okay, tapi nak sebut pun tak apa, tak ganggu. Contohnya pembebasan gas rumah hijau. Okay, apa aktiviti dia yang membebaskan gas rumah hijau ni? Okay, maksudnya jawapannya tak sampai. Okay, yang ini pula memberi impak positif terhadap kelestarian alam sekitar. Yang ini kira mengulang soalan. Nampak tak? Yang atas ni dah bagi contoh ni. Dah nak sampai dah jawapan tu. Tapi tak kata pula macam mana bebaskan gas rumah hijau tu. Okay. Yang poin yang kedua pula, tapak tangan karbon ni ulang soalan pula balik. Okay. So Arifah punya ni tak dapat markah. Okay. Jejak karbon menyebabkan gas rumah hijau dengan pengeluaran karbon dioksida berlebihan. Iya, macam mana cara dia keluarkan karbon tu? Tak tahu macam mana. Macam mana? Bagaimana? Okay. Lepas tu merupakan usaha menjaga alam sekitar seperti penggunaan tenaga solar. Ini point ni. Okay. Macam Raihan ni jejak karbon tak ada markah. Tapi tapak tangan karbon dapat 1 markah. Penggunaan tenaga solar macam tu. Okay. Alif punya fenomena pemanasan global, ini ialah kesannya. Ini ialah kesan. Dia nak bagaimana. Okay, sama juga yang bawah ni, tapak tapi karbon tujuan. Ni pula dia cakap tujuan pula. Okay. Melupus dan menambahkan impak positif. Ya, macam mana. Tak sampai jawapannya. Okay. Tengok. Syuhada pula. Okay, melepaskan karbon dioksida menyebabkan fenomena bencana seperti kemarau. Ini ialah kesan ya. Bencana seperti kemarau ni ialah kesan. Dia nak macam mana nak ni. Okay. Lepas tu tapak tangan karbon mengurangkan jauh memberi kesan kepada positif. Ni pun sama, memberikan kesan positif pada alam sekitar ni pun ini ialah ulang balik soalan. Tak sampai. Okay. Okay, jejak karbon, di dalam penjawapan jejak karbon merujuk kepada impak negatif terhadap, okay, ni pun sama, ini ialah ulang balik soalan. Okay, manakala tapai sedap dimakan merujuk kepada impak positif, ini pun ulang balik soalan. Okay, Alip kata dia keliru. Ya, betul. Sebab tu kita, saya keluarkan soalan ni sebab saya nak kamu nampak yang macam mana soalan-soalan ni bila benda tu ditanya dengan ayat yang formal, ayat soalan yang betul, yang bahasanya betul, kita boleh terkeliru. Tu gunanya kita menjawab soalan supaya kita nampak kita ni dah biasa ke tak dengan soalan ni sampai ke tahap soalan pun tak boleh menipu kita. Okay, macam ni kita baru dapat soalan macam ni je kan. Bahasa Melayu lagi saya bagi. Okay. Bagaimana kedua-duanya? Bagaimana? Okay. So kat sini bila soalan bagaimana ni macam mana? Tapi bila ayat yang terangkan ni means kamu kena buat ayat yang panjang lah untuk menerangkan. So kat situ nampak macam mana kita memahami soalan itu. Okay. So setakat ni daripada 5 orang yang menjawab ni, okay. Nampaknya yang dapat 1 markah cuma Raihan sahaja. Okay. Tadi kalau ramai lagi yang jawab, kita tak tahu yang dalam 13 orang yang ada kat kelas point ni, kita tak tahu. Mungkin 13 orang tu sebenarnya ada yang boleh jawab walaupun dia tembak-tembak kan. Tapi kita tak nampak lah sekarang ni. Okay. Alright. So satu perkara yang kami kena belajar hari ini ialah macam mana kita kena memahami apa soalan nak. Okay. Seterusnya pada era serba moden ini, masyarakat perlu menguruskan sistem plastik dengan menggunakan idea pengurusan yang cekap seperti kitar semula, upcycle, wajarkan penyataan ini. Okay, yang ada di kelas point boleh mula jawab. Saya rasa ada hal tak masuk kelas point ni. Tengok je ada hal tak? Ada hal tak ada kat kelas point ni.
Lepas tu dia tak jawab dekat tu komen pun. Mana dia pergi ni? Icat pun mana Icat ni? Icat ada kat kelas point ni. Jawab. Jafni pun tak jawab hari ni. Mana Jafni? Jafni pun dah hilang dah kat sini. Ada Mana juga dia. orang-orang yang rajin menjawab ni? Dia balik-balik orang yang ni juga yang jawab ni. Yang lain-lain ni tak cuba ni. Nanti tayang periksa ke laut. Icat kau asyik-asyik menung je lah. Kimi mana Kimi? Ada tak Kimi hari ni? Adam Daniel ada hari ni. Okay. Ya saya. Bagus. Bobby pun ada. Bobby tak nak cuba jawab ke? Zul hari ni senyap je tu tidur ke apa? Ijaz pun ada hari ni. Okay, L pun ada. Zufira mana Zufira Alia mana? Mana dia pergi? 54 orang ada 62, ada 4, 6, 8 orang tak datang hari ni. Kau sabar jap. Cari idea. Okay, okay, masih lagi tak ada yang jawab. Okay, ingat kalau soalan dia keyword kat sini ialah wajarkan. Okay. So kalau kat sini markah dia cuma 1, kamu terus je cerita kamu punya pendapat tu. Kalau markah dia 2, kita kena cerita dulu sama ada kita setuju atau kita tak setuju, ataupun wajar atau tak wajar, ataupun sesuai atau tak sesuai. Okay. So macam ni 1 markah, so dia tak tanya kamu wajar tak wajar, setuju tak setuju. Terus je, kalau setuju cerita kenapa setuju. So kisah dia kat sini ialah dia kata kita ni, masyarakat ni perlu urus sisa plastik dengan menggunakan idea pengurusan yang cekap, seperti kitar semula ke, upcycle ke, supaya kita dapat alam sekitar yang lestari. Wajarkan. So kalau korang rasa setuju, cakaplah setuju tu kenapa. Kalau tak setuju tu kenapa. Okay. Mana tadi? Okay, saya dah nampak kat situ. Jafni jawab. Arina dalam plus point ke? Oh, dah ada 2 jawapan dah ni. Okay, Jafni plastik memang masih yang lama. Sisa plastik sumber utama mikroplastik. Okay. Kita semula wajar. Okay. Okay, dah ada 5 jawapan, 4 jawapan dah dekat kelas point plus 3 jawapan dekat dekat apa tu namanya? Dekat komen tu.
Ada tak siapa-siapa kat kelas point yang boleh copy jawapan kawan-kawan kat komen ni masuk dalam kelas point supaya kita boleh tunjuk kat kelas point. Ada yang sedang menjawab lagi ke? Kalau tak saya nak stopkan ni. Okey, dah ada jawapan daripada Icat, Raihan, Alip, Aina, Syamil dan Luqman Hakim. Dan juga Nur Syuhada. Ada lagi tak yang sedang menghantar? Kalau tak ada saya nak stopkan. So, saya anggap tak ada lah tak ada yang berbunyi ni. Saya tutup. Okey. Okay, kita tengok balik. Okey. So dia kata kita kena urus sisa plastik. Idea yang diberi ialah kita semula dan upcycle. So macam mana kita nak wajarkan, maknanya kita nak menyokong ataupun membangkang kita semula dengan upcycle ni. Okay. So kita tengok jawapan. Okay. So upcycle ialah salah satu cara mengurus sisa plastik, cara mengurangkan sisa plastik yang cekap. Okay, tengok balik tadi. Tengok. Menguruskan sisa plastik dengan cekap. Nampak? Si Icat ni, dia ulang balik soalan. Okay. Soalan cakap, kita kurangkan plastik dengan cara uruskan sisa plastik dengan cekap. Contohnya macam kita semula dengan upcycle. Macam mana kita nak wajarkan? Si Icat ulang balik soalan. Tak mahu ni salah. Ulang soalan, salah. Okay. So, kerana plastik mengambil masa yang lama untuk dilupuskan. Dia nak kita mewajarkan tadi tu, kita semula dengan upcycle tu. Bukan cakap pasal plastik lama untuk lupus. Okay. So, upcycle tadi kita semula dengan upcycle. Apa yang kita semula dengan upcycle tu buat dapat mengurangkan sisa pepejar di tapak pelupusan. So, ni betul. Dia cerita ayat dia macam kalau kita sembang. Apa sebab kita kena buat kita semula dengan upcycle? So, macam kan nanti kan kurangkan sampah. Macam itulah dia. So, dia bagi. Okay, mengurangkan sisa bahan yang terbuang. Okay, boleh. Sebab bila kita semula dengan kita upcycle, sampah tu akan, bukan sampah lah, buangan plastik tu akan jadi benda lain. So nanti tak adalah kita buang plastik tu, macam itulah. Ni point yang ni sama macam point Raihan. Okay, ni tak menjawab. Macam mana kita nak menyokong si kita semula dengan upcycle tadi. Ni mengurangkan sisa pembuangan plastik. Okay, betul. Lagi tak jawapan lain tadi? Dan Nur Syuhada. Tengok ni. Jawapan ni cantik ni. Sebab satu, mengurangkan pembuangan sisa plastik. Okay. Lepas tu tengok ni. Dia menghasilkan produk baru. Jawapannya mantap dekat sini ni. Okay. Walaupun satu markah, kita akan nampak jawapan-jawapan yang atas pagar, jawapan-jawapan yang selamat. Macam tu. Okay. So kat sini, kita nampak yang ni jawapan dia, jawapan-jawapan yang betul. Okay. So, tengok jawapan dekat ni pula. Jawapan Jafni ni sama dengan jawapan siapa tadi? Jawapan si Luqman dengan jawapan Raihan tadi. Tak menjawab. Okay. Arina punya pun sama je. Macam siapa tadi? Jafni tadi sama je. Daniel Hakim, kita semula adalah wajar untuk digunakan. Ya, wajar. Kenapa wajarnya tu? Wajarnya kenapa? Kenapa? Raihan, kerana kita semua dapat mengurangkan sisa plastik yang berlebihan. Yang ni sama tadi, dah jawab kan? Jawab 2 kali ni. Okay, tak ada lagi Okay, kalau tak ada lagi kita tengok. Faham tak soalannya tu macam mana? Nampak tak? Dia soalan macam soalan pasal pencemaran ni, kita nampak macam senang sebab kita selalu dengar kat TV, selalu dengar kat radio, selalu baca dalam macam-macam tempat kan. Tapi bila menjawab, nampak tak? Jawapan korang semuanya macam tak sampai. Nampak ke tak nampak tu? Okay. Okay, takrifkan kadar tindak balas. Yang ni ayat dalam buku je. Okay.
Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Okay. So 1 markah. Okay, itu saya tak nak sebut. Okay, ini saya tak payah ni lah ya, sebab ni dalam buku direct saja. Okay, yang ini. Yang mana-mana dekat kelas point boleh try jawab. Saya buka. Okay, sementara tu kita tengok soalan ni. Rajah tu menunjukkan keputusan eksperimen. Dijalankan seorang murid menentukan kadar tindak balas 0.5 gram logam magnesium dengan asid. Dan kita buat selama 30 saat. Kita masukkan pita magnesium. Dalam ni ini ialah asid ya. Dalam setiap ni yang biru-biru ni. Ini ialah asid hidroklorik cair. Okay, so kita tengok mula-mula dia macam ni, lepas tu macam ni, lepas tu macam ni, lepas tu tak ada. Okay, oleh kerana ini bukan soalan bahagian A, ini ialah soalan bahagian B, jadi ayat bahagian B ni kita kena bercerita lah. So tunjuk macam mana murid tu dapat menentukan kadar tindak balas tersebut. Kenapa tu? Rasanya dia boleh jawab tak ni? Yang dekat kelas point boleh jawab tak? Yang dekat mid, yang tak masuk kelas point macam mana? Jawab soalan macam ni. Tunjukkan bagaimana nak menentukan kadar tindak balas. So dia berbalik kepada soalan yang pertama tadi. Apakah maksud kadar tindak balas? Ingat kadar tindak balas ni ialah perubahan. Okay, perubahan apa tadi? Aduh, soal jawab di tulisan ni benci betul lah. Okay, kadar tindak balas ni dia kata perubahan bahan eksperimen tu per unit masa kan, per unit masa. So sekarang ni kat sini yang diberi ialah mula-mula benda tu ialah 0.5 gram. Maksudnya kat sini mula-mula ialah 0.5 gram dan di akhirnya dia menghilang. So dah tak ada gram lagi. So dia kata tunjuk macam mana murid tersebut dapat menentukan kadar tindak balas tersebut. Jawapan Adha, mantapnya. Yang kat kelas boleh jawab tak? Kalau tak ada saya matikan je lah ni. Saya tunjuk terus. Ada ke tak ada ni? Kelikatan cecair meningkat. Oh, ya ke? Okay. Tak ada cikgu. Okay, tak ada, saya tutup lah ni. Yang jawab cuma seorang je, Luqman Hakim. Okay, kelikatan tercahaya meningkat. Ada. Okay, yang first kali berdasarkan jawapan si Luqman tadi. Okay, dalam sini tidak ada memberi apa-apa hint pun pasal kelikatan. Sebab kalau kita tengok asid ni masih lagi asid yang sama. Lepas tu si Peter tadi, tengok Peter tu dah menjadi gas. Dan gas tu pun naik ke atas dan hilang. Okay.
So tidak adalah kan, tak ada unsur-unsur kelikatan kat situ. So kita tolak jawapan Luqman tadi. Okey, tengok ada hal punya jawapan menggunakan formula kadar tindak balas, iaitu perubahan kuantiti bahan bahagi masa. Perubahan kuantiti bahan bahagi masa. Lepas tu Arina punya murid tersebut memerhati perubahan jisim logam selama 30 saat. Okey, jawapan syuhada tak ada. Okey. So dia kata tunjuk macam mana dapat menentukan. Bila nak tentukan, okay, kalau macam jawapan Arina tadi memerhati sahaja tak cukup lah kan. Kena tunjuk lah macam mana dia berubah, macam mana nak kira semua tu. So kat sini cara dia sebenarnya ialah menggunakan formula ADHA tu lah. So perubahan kuantiti bahannya ialah mula-mula 0.5. Okay. Lepas tu akhirnya dia menjadi kosong. Ni perubahan dia. 0.5 jadi kosong. Dan dia kena bahagi dengan masa. Sebab kalau tindak balas per unit masa. Per tu maksudnya bahagi. So bahagi 30. So 0.5 bahagi 30. Kalkulator. 0.0167. Okay. So itulah kadar tindak balasnya. Okay. Faham Okay. Maksudnya jawapan si Adha tadi pun tak salah. Cuma mungkin dekat ruangan komen dia tak boleh nak tunjuk lah kan. Nak tunjuk pengiraan. So kat sini. Okay. Macam nak cakap. Okay. So soalan seterusnya. Okay. Yang ni. Ini soalan membanding beza. Membanding beza ni ialah kemahiran yang tinggi jugalah, aras tinggi banding beza. Banding beza aplikasi analisis. Analisis ni dah jadi TP 4 ke TP berapa dah. Okay. So berdasarkan graf-graf di atas, banding bezakan tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Okay. Dah pukul 10 suku dah. Okay, yang ni saya tak nak buka kelas point lah sebab nanti lambat kan. Okay, so bila banding beza mesti cerita persamaan. Banding ni selalunya persamaan. Beza ni selalunya ialah perbezaan. Okay. So korang kena cerita apa yang sama, apa yang berbeza. So kat sini tengok dua markah. So kena ada satu persamaan dan satu perbezaan. So kena ada satu persamaan dan satu perbezaan. Okay. So kat situ kita bandingkan je lah kat sini. Okay. So kat sini yang sama ialah perlahan. Perlahan. Okay. Cepat. Cepat. Ya Allah. Kenapa dia hilang? Okay. Lepas tu kat sini persamaannya apa ni? Sekejap. Lepas tu apa lagi kat sini? Kat sini masa dia bertambah. Okay, sini pun masa bertambah. Tapi apa perbezaan dia tengoklah ni. Ni graf dia macam ni graf dia macam ni. Okay. Ni panjang cerita dia nak cerita. Nanti saya bagi dekat ruangan, dekat komen, dekat grup. Okay. Dan yang last kali, yang ini. Okay. Ni pasal tumbuhan pula. Rajah menunjukkan satu proses menjadi yang berlaku dalam kehidupan harian saya lah. Kehidupan harian pokok ni. Okay, so ini ialah proses fotosintesis. Walaupun tak mention tapi kita tahulah kan ada keluarkan oksigen, ada serap air, karbon dioksida, cahaya matahari.
So wajarkan tindak balas perlahan yang berlaku dalam rajah. So dekat sini wajarkan tindak balas perlahan. So kenapa kita kata dia perlahan? Macam itulah. Okay. So boleh jawab dekat last point. Last ni. Saya nampak macam korang perlukan lebih banyak lagi latihan. Lagi mana? Mungkin lebih banyak lagi soalan latihan pasal mewajarkan ni. Okay, korang kena ingat tau, kita ada dua tempat yang soalan wajaran ni keluar. Satu yang soalan wajaran untuk bahagian B. Untuk soalan wajaran bahagian B, selalunya dia dalam paling-paling pun 1 markah, 2 markah macam tu je. Tetapi soalan wajaran dekat AC, dia boleh mencapai sehingga 6. 4, paling sikit 4, paling banyak 6. Jadi bayangkanlah kalau macam korang tak mahir jawab soalan wajaran ni, yang sedangkan yang 1-2 markah ni pun korang sangkut, macam mana korang nak jawab soalan wajaran yang di essay nanti. Okay. So itu yang korang kena betul-betul faham soalan tanya apa, faham apa stimulus soalan yang diberi. Okay, kat kelas point nampaknya masih lagi kosong ni, tak ada siapa jawab ni. Dekat chat pun tak ada siapa yang jawab. Okay. Saya risau ni kalau macam ni, bukan risau pasal apa, tapi saya risau bila korang tak cuba untuk mencuba. Kalau setakat nak tahu jawapan, saya boleh bagi je soalan jawapan, tapi yang saya dapat, apa je yang kita akan dapat daripada cara macam tu. Okay, so ada jawapan daripada Adha dekat komen dan ada satu jawapan daripada Raihan dekat kelas point. Tapi jawapan yang ini kan mesti korang rasa macam itu je jawapan dia. Macam itulah. Okay, yang kat kelas point boleh terus cuba jawab. Dekat ruang komen pun boleh terus cuba jawab. Ini dah ada jawapan daripada Luqman juga. Yang lain? Memang betul lah tadi ada yang saya tanya awal-awal kan. Macam mana perasaan bila tengok soalan, yang jawab apa ngelek. Memang lag sungguh ni korang ni. Ini subjek sains juga yang ngelek sangat ni. Itu subjek lain pun ngelek juga. Semua pun ngelek ke apa ni. Okay. Ni kalau lama-lama ni kan mau pukul 11 kan. Korang dah sarapan belum? Okey lah, saya rasa tutup lah ni. Saya rasa macam tak ada ni. Okay, saya tutup. Macam mana saya nak bagi korang ni jawab, nak kena bagi jawapan, satu jawapan RM5 ke apa ni? Okay, saya kena minta duit ni kat Cikgu Najikah ni. Ada tak sekolah duit nak bagi budak, siapa jawab dapat RM5? Ke korang dah kaya kot, RM5 apa sangat kan?
Saya nak bagi Robux ke, Diamond Roblox ke, apa Diamond Mobile Legend ke apa ni. Okay. Saya nampak ada 3 jawapan dekat komen, ada 2 jawapan dekat kelas point. Okay. So, sekarang kita sedang berada dalam tajuk kadar tindak balas. So, kadar tindak balas tu ialah, tadi awal-awal tadi apa ayatnya? Ayat takrifan tindak balas tadi? Sekejap. Perubahan kuantiti bahan atau perubahan kuantiti hasil tindak balas per unit masa. So, dia mesti ada perubahan daripada awal hingga akhir tu, bahan tu dan masa. Okay, so kita patah balik tadi. Okay. So kat sini, masa yang diambil ialah masa tu merujuk daripada masa pokok tu daripada tumbuh sampailah dia berbuah. Okay, so masanya panjang kan. Satu dia kata tindak balas ni perlahan. Lepas tu hasilnya ialah apa? Hasilnya ialah buah. Daripada pokok tu start tumbuh sampailah dia berjaya berbuah. So hasilnya ialah buah, masanya ialah masa untuk hasilkan buah. So dia kata wajarkan tindak balas tu ialah tindak balas yang perlahan. So kita nak cerita ataupun kita nak terangkan kenapa kita kata tindak balas ni perlahan. Okay, so kita tengok jawapan kawan tadi. Okay, sekarang ni ada tak kena-mengena dengan mendapatkan makanan? Okay, tak ada kena-mengena kan? Sebab sepatutnya kita kena fokus pada hasil iaitu buah dan juga masa. So dalam ayat kita mesti ada cerita pasal hasil dan masa sebab kita sedang menjawab pasal tindak balas yang perlahan. So dalam ayat kita kena ada 2 benda ni. Okay, so macam Raihan punya ni tak ada kena-mengena pun dengan proses menghasilkan buah, tak ada kena-mengena pun dengan masa yang lama. Raihan punya jawapan tak ada sebut masa, so salah. Okay, Luqman Hakim, kerana proses fotosintesis tu mengambil masa yang lama. Okay, masa yang lama ni dah betul dah. Tapi proses fotosintesis tu ialah tindak balas dia? Tak kan? So kena ceritalah. Sebab katakanlah kalau macam Luqman Hakim kata fotosintesis, hari ni pun pokok tu fotosintesis, esok pun fotosintesis juga, lusa pun sama ni, sama-sama. So kat sini jawapannya dah hampir dah ni. Tapi saya rasa kat sini ni nanti yang akan jadi pertikaian, nak bagi ke tak bagi. Okay? So saya selalu ingatkan kamu, bila kamu menjawab, try untuk avoid jawapan yang atas pagar. Tapi saya puji jawapan Luqman ni kerana ada quote pada masa ni. Ni bagus ni. Okay. Alright. So kita tengok jawapan dekat komen. Sayang ni saya tak dapat tunjuk jawapan dekat komen dekat slide. Sebab nanti bila saya post balik benda ni dekat dalam YouTube, orang kat YouTube tu tak nampak. Okay. So nanti bila mungkin kamu ke adik-adik kamu yang saya akan tunjuk video tu, tak nampaklah jawapannya kat situ. Okey, kuantiti hasil tidak balas bertambah dengan perlahan. Saya rasa jawapan Adha ni kita boleh make up dengan menggantikan bertambah tu dengan terhasil. Okey. Okey, tapi jawapan tu bagus sebab dia ada cerita pasal hasil dan dia ada cerita pasal masa. Saya rasa Adha punya ni patutnya kita cerita kuantiti buah terhasil dengan perlahan. Saya rasa itu lebih tepat. Okey, satu tindak balas di mana Arina punya. Satu tindak balas di mana kadar tindak balas lebih perlahan dan masa yang diambil untuk tindak balas selesai adalah lebih lama. Saya rasa ni boleh kot. Okey, dia ada cerita pasal masa. Lepas tu tindak balas selesai tu ialah tindak balas menghasilkan buah. Saya rasa jawapan macam jawapan si Luqman tadi lah, dia boleh. Okey, proses mengambil masa yang panjang untuk lengkap. Saya rasa Syuhada punya jawapan ni, lengkap ni kita boleh ganti dengan menghasilkan buah. Proses mengambil masa yang panjang untuk menghasilkan buah.
Okay, saya rasa itu lebih tepat. Syamil, hasil tindak balas fotosintesis. Ni sama macam jawapan Luqman tadi. Cuba gantikan fotosintesis tu dengan penghasilan buah. Okay, okay, jadi Pak Arina tadi saya dah komen macam jawapan si Arina tadi. Okay. Arina juga. Arina 2 kali. Oh, Arina 2 kali. Okay. Saya rasa Arina punya jawapan ni kita boleh ambil yang hujung je. Masa yang diambil untuk menghasilkan buah adalah lebih lama. Lagi tepat. Okey, Raihan punya proses dari benih kepada pokok yang berbuah menghasil masa yang lama. Saya rasa ramai jawapan Raihan yang ini lebih tepat. Kat situ saya nampak Raihan daripada jawapan yang salah tadi, dia dah boleh bina jawapan yang betul kat situ. Sayang tak dapat tunjuk jawapan ni dekat slide. Nanti boleh tengok balik. Okey? So saya rasa tu je. Dah panjang masa saya ambil masa kamu ni. Ada soalan lagi tak? Tak ada. Tak ada soalan sebab soalan yang ada pun dah memeningkan kepala kan. So itulah realiti soalan yang kamu akan jawab masa SPM nanti. Kalau saya jadi kamu, saya dah seram lah sebab saya yang cikgu pun terus tengok soalan saya yang seram. Tapi saya nampak korang bertenang, bagus-bagus. Tenang is good. Tapi jangan ambil ganja Okay. Kalau tak ada soalan, ajak. Cikgu kalau bagi contoh jawapan untuk soalan 7C boleh ke? Sekejap, 7C tu apaan sih? Kejap. 7C yang mana? 7C yang mana? Ni 8. Ni. Cikgu kalau bagi contoh jawapan untuk 7C. Jawapan awak dah ni. Okay, nanti saya akan bagi jawapan dekat soalan 7C tu. Saya akan bagi jawapannya dekat grup lah. Dengan tadi jawapan yang saya kata nak bagi, iaitu jawapan untuk yang ni soalan 8C. 7C, 8C saya akan bagi dekat grup. Okay, Raihan, lagi tak yang lain-lain? Okay, so nanti kelas akan datang saya akan bagi soalan awal sikit kot supaya korang boleh betul-betul ni kot jawab soalan. Okay, kalau tak ada apa-apa kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.